إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal saleh, orang yang mendapat husnul khatimah di akhir hayat insyaallah. Jadi pada malam ini tuan-tuan, karena kita puasa, akan menyambut puasa kan, pada puasa bulan depan, mudah-mudahanlah kita diketemukan sampai ke bulan Ramadan, bulan hadapan, dapat kita menyempurnakan ibadat puasa kita insyaallah. Jadi sambungan pada puasa bulan 2 bulan yang iaitu pada malam ini insyaallah kita masuk berkenaan dengan nak menyempurnakan puasa kita. Nak menyempurnakan ni bukan sempurna bilangan, kepada sempurna ibadat puasa kita kan. Jadi dalam kitab Bahrul Mazi ini banyak diterangkan juga berkenaan perkara yang patut kita jaga supaya puasa kita jadi sempurna, iaitu berkenaan dengan itmamus siyam, menyempurnakan, mensempurnakan puasa kita. Hadis an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yada' qawla az-zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun bi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Hadis hasan sahih. Benar daripada Abi Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia barang siapa tiada meninggalkan perkataan sia-sia dan mengerjakan dengan dia, maka tiada bagi Allah hajat bahawa meninggal ia akan makanannya dan minumannya. Itu hadisnya tuan-tuan. Berkenaan dengan perkataan, tapi diterangkan lagi bab-bab lain. Kata pengarang ini, bermula yang mentamamkan, menyempurnakan bagi puasa itu 6 perkara. Jadi mana? Untuk menyempurnakan puasa ni ada 6 perkara ya, yang patut kita jagalah kan. Pertamanya, memejamkan mata daripada berbuat maksiat. Mana tidak melihat perkara-perkara. Memejam mata daripada tidak melihat perkara-perkara yang boleh bawa pada maksiat. Keduanya, memelihara lidah daripada berbuat maksiat. Perkataan dia daripada perkataan yang membawa pada berdosa kan, maksiat. Ketiganya, menjauhkan telinga dari mendengar maksiat, benda-benda yang berdosa, benda-benda yang dilarang kan, mendengar telinga. Keempatnya, menegah anggota kaki dan tangan daripada berbuat dosa, buat maksiat. Kaki dan tangan di mana? Dia tegak daripada melakukan maksiat ketika dia berpuasa lah kan. Kelimanya, jangan banyakkan makan waktu berbuka. Kita dah tahan sehari, jangan terlalu berlebihan makan yang kan. Nak qada balik, nak ganda balik tu jangan makan sekadar kenyang, sekadar hilang lapar kan. Keenamnya, biarlah hati itu kemudian daripada dia berbuka tadi bergantung antara takut dan harap. Di tengah-tengah kan. Dia tidak terlalu takut sangat dan harap sangat. Jangan dia terlalu harap sangat, dia dah berpuasa sepenuh hari. Tapi jangan takut sangat. Kalau ditakutinya mana tidak diterima puasanya, batal puasanya.
tidak berpahala puasa. Itu ada 6 perkara ke Imam Ghazali. Jadi masalahnya perbincangannya memejamkan mata di bab maksiat itu keterangannya, huraiannya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia petik daripada kitab ini. Kesempurnaan puasa yang pertama itu ialah memejam mata dan menegahnya, menahannya daripada meluaskan pemandangan kepada tiap-tiap barang yang dikeji. Dia luas, tengok pemandangan dia, penglihatan kepada tiap-tiap barang yang dikeji, yang ditegahi, dan memaling mata dan hati daripada barang yang membimbangkan dari yang dan melalaikan. Dia paling ni dia tinggalkan mata dia dan hati dia, sebab daripada mata ni sampai ke hati kan. Barang yang membimbangkan dia ataupun melalaikannya dari zikrullah, daripada mengingati Allah. Paling mata dia, hati dia daripada benda-benda yang melalaikan dia daripada zikrullah. Membimbang ni mana mengacau dia, akan mengganggu dia kan daripada zikrullah. Kerana sabda Nabi SAW, bermula pemandangan itu satu anak panah yang bisa, yang beracun daripada anak panah iblis, yang melaknat Allah akan dia oleh Allah, yang melaknat akan dia oleh Allah. Maka barang siapa meninggalkannya kerana takut Allah hingga melihat benda-benda yang dilarang tadi, nescaya mendatangkan dia oleh Allah Azza wa Jalla akan iman. Mana Allah akan beri pada dia iman yang didapatinya manis dalam hatinya. Dia rasa kemanisan iman dalam hati dia kalau dia tinggal memandang benda-benda yang dilarang oleh Allah tadi kan. Kerana dia pemandangan ini salah satu daripada panah yang beracun daripada panah iblis kan, laknatullah. Itu mana yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, mana menahan mata kita, pemandangan kita, penglihatan daripada benda-benda yang maksiat, benda-benda yang berdosa, benda-benda yang ditegah oleh Allah. Yang keduanya, memelihara lidah dari dan keterangannya. Mana melihara lidah pada maksiat kan. Kata Imam Ghazali lagi rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin juga, kesempurnaan puasa yang kedua itu ialah memeliharakan lidah dari merempet-rempet cakap, mana memperbanyakkan cakap dia kan? Dan berbuat bohong, cakap bohong kan? Dan mengubat ubatan, dan mengacum-ngacum, melaga-laga. Acum ni belaga kan, melaga-laga orang, madu domba, dan berkasar-kasar, cakap yang kasar-kasar, yang tak baik kan, yang tak elok, yang keras, dan berbantah-bantahan, percakapan yang bawa kepada perbantahan, pertengkaran kan. Dan juga berpura-pura, percakapan yang berpura-pura saja, dalam hati dia tak ada kan, cakapan yang secara zahir saja kan, manis-manis mulut dia, lidah, atau bermuka-muka. Dah menunjuk-menunjuk muka-muka ni, dah menunjuk-menunjukkan dengan percakapan. Dan hendaklah melazimkan diri dia diam. Jadi orang tu kena melazimkan, membiasakan diri dengan diam. Banyak diam sebagus kan, daripada banyak bercakap. Dan dia memperbanyakkan zikrullah ta'ala dan membaca Quran. Kalau boleh diam, dia meneruskan zikir dan membaca Al-Quran, dia tak dilarang kan, itu baguslah kan, baiklah. Dan inilah yang bernama puasa lidah. Puasa lidah ni menahan lidah kan? Puasa lidah, kecuali dia berzikir dan dia membaca Quran, itu tak melarang. Ataupun dia berdakwah, mengajak orang pada kebaikan, pada ma'ruf, melarang daripada kemungkaran, tegah daripada. Dan telah berkata Sufyan ni Sufyan Sauri kan rahimahullah, al-ghibatu tufsidul shaum, bermula mengupat itu membinasakan puasa. Kata Sufyan As-Sauri, mengupat ni boleh membinasakan pahala puasa lah kan. Puasa itu sah lah kan kalau dia tak makan, tak minum. Dan bersabda Nabi SAW, innamas saumu junnah, hanya puasa itu dinding dari jatuh ke dalam maksiat. Perisai, dinding kan, penahan daripada maksiat, benteng. Junnah ni benteng daripada maksiat, jatuh dalam.
Maka apabila seorang itu puasa, janganlah bercakap perkara yang busuk, yang tak baik kan, yang tak elok, dan lucah benda-benda yang tak baik, dan jangan berbuat bodoh dekat yang tak elok kan. Maka jika sekiranya datang seorang berbantahan, nak berbantah dengan kita atau memaki pada engkau kan, hendaklah katakan padanya, aku puasa, aku puasa. Ini hadis apa kalau orang tu datang nak berbantah, nak bertengkar kan? Jadi kita bagi tahu kat dia, kita ni, aku ni berpuasa, aku berpuasa. Itu mana tentang lidah kita kan. Yang ketiga pula, masalah menjauhkan telinga dari mendengar yang tiada baik. Ini telinga, puasa telinga lah kan. Jadi menjauhkan telinga kita daripada mendengar apa yang tiada baik. Kata Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya, ya, kesempurnaan puasa yang ketiganya menjauhkan telinga dari mendengar tiap-tiap yang ditegahi oleh syarak, oleh agama. Karena tiap-tiap barang yang diharamkan bercakapnya diharam, mana diharamkan juga mendengarnya. Tiap benda yang haram kita bercakap, haram mengupat, mana berdosa juga kita mendengar orang mengupat. Diharam kita berbohong, kita lidah berbohong, mana diharam juga kita mendengar kakak-kakak yang bohong, orang yang bercakap bohong. Telah bersabda Nabi SAW, al-mughtabu wal mustami' syarikani fil ism. Bermula orang yang mengumpat dan orang yang mendengar mengumpat berkongsi kedua-duanya pada dosa. Maka hendaklah jauhkan mengumpat dan mendengarnya. Istimewa pula kita dalam keadaan berpuasa. Dan tak berpuasa pun tak boleh dengar orang mengumpat yang tak boleh. Jadi istimewa pula seorang tu dia berpuasa. Hendaklah dia jangan dia mengumpat dan mendengar mengumpat pun tak boleh kan. Berdosa juga kan. Mana berkongsi, bersyarikat bersama-sama dapat dosa. Mengumpat dan mendengar orang mengumpat. Orang yang mengumpat dan orang yang mendengar umpatan tadi kan. Baik, masalahnya yang seterusnya, menegahkan anggota kaki dan tangan dari mengerjakan dosa. Kesempurnaan yang keempat bagi puasa itu ialah menjauhkan anggota-anggota kaki dan tangan dari mengerjakan segala dosa dan segala yang ditegah oleh syarak. Tangan, kaki kan. Tangan nak buat, kaki bawah pergi kan, bawah. Tangan pergi kan, untuk melakukan. Contohnya orang tu nak mencuri kan, kaki yang membawa. Anggota tangan tadi untuk dia mencuri. Yang mencuri itu tangan kan, yang mengambil benda orang tu tangan. Tapi yang membawa tangan tadi, anggota orang tadi tu, mana kaki dia berjalan pergi kan. Kalau tak berjalan kan, kita guna kereta kan, kita guna kaki kan, membantu kereta kan, guna kaki kan, nak menggerakkan kenderaan tadi. Jadi, tangan kaki ni dia bersama-sama melakukan benda tadi kan. Dan menegahkan perut dari makan yang syubhat pada waktu berbuka. Ini nampak. Masuk juga kan, dia ambil dengan tangan dia masuk dalam perut dia, makan benda yang syubhat pada waktu berbuka puasa. Kerana gunanya puasa itu meninggal makanan yang halal, kemudian berbuka dengan yang haram, mana tak boleh lah kan. Tidak sepatutnya kita tinggal yang halal, berbuka dengan yang haram, mana itu tak boleh lah, mana sangat-sangat ditegahkan. Baik, yang selanjutnya masalah memperbanyakkan makan waktu berbuka. Kesempurnaan yang kelima bagi puasa itu ialah jangan membanyakkan, mana melebihkan makan yang halal waktu berbuka. Yang halal ni, yang haram ni memang tak boleh kan. Sekira-kiranya kenyang perut saja kan. Janganlah membanyak makan yang halal waktu berbuka. Mana sekira makanan dia tu kenyang saja, sepuh perut dia sudah kan, bukan sampai nak ni kan. Kerana tiada ada perut yang lebih marah Allah Ta'ala daripada segala perut yang penuh dengan halal. Jadi Allah yang tak suka ni, Allah marah perut yang penuh dengan benda yang halal.
Apatah lagi jikalau penuh dengan yang haram, maka jadilah ia neraka atas neraka pertama-tama. Jadi Allah pun tak suka ni mana perut yang dipenuhi dengan benda yang halal, makanan yang halal. Jadi Allah tak suka begitu. Baik, yang seterusnya tuan-tuan, yang terakhir, hati bergantung gentar antara takut dan harap. Kesempurnaan yang keenam bagi puasa itu bahawa adalah hatinya kemudian dari berbuka puasanya bergantung antara takut dan harap. Mana bergantung tidak kerana gentar, takut kan, bimbang kan, antara takut dan harap. Kerana tiada tahu adakah diterima puasanya. Dah sehari dia penat, lapar, letih kan, takut ada, dia tak tahu lagi diterima puasa. Maka jadi ia daripada orang yang muqarrabin. Jika ia daripada orang diterima puasanya, adakah diterima puasanya, maka jadilah ia daripada orang muqarrabin kalau diterima. Atau ditolak, tidak diterima puasanya, maka jadilah ia orang yang dimurkai oleh Allah. Jadi gitu, takutnya mana tak diterima puasanya, ya, tergolong pada orang yang dimurkai. Maka hendaklah ada hati seorang itu yang demikian itu pada tiap-tiap akhir ibadat yang diselesaikannya daripadanya. Maknanya setiap ibadat kalau boleh kita ni antara takut dan harap. Takut tidak diterima ibadat kita, solat kita contohnya kan, dan harap-harap dia terima solat kita, jadilah kita orang yang muqarrabin. Maknanya sebab kita berbuka setiap kali dia kena ada perasaan itu kan, bimbang hati kita tadi antara takut dan harap tadi. Takut tak diterima dan harap tadi diterimalah puasa kita kan. Dia itu sikit sebanyak dosa ringkas kan, mana 6 perkara untuk mensempurnakan, mentamamkan puasa kita tadi mengikut Imam Ghazali kita yang ini. Baik, yang seterusnya satu bab lagi, ma jaa fi qiyam syahri Ramadan. Bab yang telah datang yang menyatakan hadis yang membicarakan berdiri, mana qiyam ni kan, berdiri mengerjakan sunat malam dan dalam bulan Ramadan. Berdiri ni mana kita bangun kan, mengerjakan sunat malam dalam bulan Ramadan. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, kata pengarang ni, berdiri malam. Mana berdiri malam ni? Yakni berjaga, tak tidur lah kan, berjaga, mengerjakan ibadah yang sunat, maka iaitu disuruh oleh syarak. Kita berjaga, bangun lah kan, kalau tidur bangun, kalau duduk berdiri kan. Mengerjakan ibadah yang sunat, maka iaitu disuruh oleh syarak, dituntut oleh syarak. Istimewa pula malam bulan Ramadan. Pada malam bulan Ramadan sangat-sangat dituntut oleh syarak. Maka setengah daripada pekerjaan sunat malam itu, ibadat malam tadi itu, ialah sembahyang tarawih. Sini antaranya bulan Ramadan, sembahyang tarawih yang ada dalam bulan Ramadan saja kan. Sembahyang lain tu adalah bulan lain kan, sembahyang tahajud, sembahyang tasbih, yang taubat, hajat. Tapi bulan sunat tarawih ni dalam bulan Ramadan. Maka itulah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi akan hadisnya, oleh Imam Tirmizi hadis. Demikian bunyinya, an Abi Zarrin qala sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yusalli bina hatta yabqa sab'a min asy-syahr. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abi Zar radhiyallahu anhu. Telah berpuasa Ramadan kami, kata Abu Zar, telah puasa Ramadan kami bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada sembahyang sunat tarawih ya. Nabi tadi kan,
tidak sembahyang sunat tarawih ia serta kami hingga tinggal 7 hari daripada bulan Ramadan, sampailah hari 23, 7 hari lagi dah habis bulan Ramadan, baru Nabi puasa malam 23. Faqama bina hatta zahaba sulusul lail. Maka apabila sampai malam 23 Ramadan itu, 7 hari lagi baki kan, lalu berdiri sembahyang tarawih ia dengan kami. Kami menurut akan dia menjadi imam. Kami menurut akan Nabi menjadi imam dan kami menjadi makmum hingga habis sepertiga malam dengan tiada had bilangan rakaat. Nabi tak had, tak tentukan rakaat, sehingga habis 1/3 malam. Awal malam, 1/3 awal lah kan. Bagi 3 ni 1/3 awal, 1/3 tengah, 1/3 akhir. Ini sampai ke sembahyang subuh kan. Sebab tu kata Abu Zar, summa lam yakum bina fis sadisah wa qama bina fil khamisah hatta zahaba syatrul lail. Kemudian tiada berdiri sembahyang dengan kami pada malam ke-6, yakni malam 24. Malam 24 Nabi tak pergi sembahyang dengan sahabat dia. Dalam 24 Ramadan, dan berdiri ia dengan kami pada malam yang kelima hingga hilang, yakni habis 1/2 malam. Malam 25 pula Nabi sembahyang malam 26 tadi kan, 24 tadi kan, tak malam 24 Nabi tak sembahyang kan. Faqulna ya Rasulullah law naffalta baqiyata lailatina. Apabila telah berhenti ya daripada sembahyang tarawih tadi dengan kami, maka kami berkata baginya, ya Rasulullah, pada Nabi, ya Rasulullah, kiranya Tuhan hamba tambah lagi sunat tarawih ini akan baki daripada malam yang seterusnya kan. Jadi 2 malam yang dia sembahyang. Jadi sahabat minta teruskan lagi. Nescaya bertambah-tambah banyak pahala mendapat bagi kami. Apabila didengar Nabi SAW akan perkataan kami demikian, maka ia pun bersabda, faqala innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamal lailah kutiba lahu qiyamul lailatin summa lam yusalli bina hatta baqiya salasa min asy-syahr. Maka sabda Nabi bahasanya, sesiapa berdiri sembahyang sunat serta imam hingga berpaling ia, sembahyang dengan imam hingga imam habis, imam beredar berpaling, nescaya disurat baginya seperti berdiri semalam-malaman. Jadi sembahyang ni Nabi kata, kalau seorang tu sembahyang sehingga imam habis, imam berpaling, imam balik kan, seolah-olah disurat baginya seperti dia berdiri semalaman. Kemudian tiada sembahyang sunat ia dengan kami pada malam yang ke-26. 25 dia sembahyang kan, malam 23, 25, malam 26 Nabi tak sembahyang hingga tinggal 3 hari lagi bulan Ramadan, yakni malam 27. Tinggal 3 hari lagi nak habis malam 27. Wa shalla bina fis salisah wa da'a ahlahu wa nisa'ahu fa qama bina hatta tukhawwafna al-falah. Dan sembahyang ia dengan kami akan sunat tarawih itu pada malam yang ketiga baki. Malam 27 ada 3 hari lagi baki daripada Ramadan, yakni pada malam 27, dan dipanggilnya ahlinya. 3 kali yang disebutkan, malam 23, malam 25, malam 27 kan? Mana 3 hari baki kan. Dipanggilnya ahlinya dan segala isterinya sembahyang bersama-sama. Nabi ajak keluarga dia, isteri dia sembahyang bersama. Maka berdirilah ia sembahyang sunat dengan kami hingga habis 1/3 malam, dan hingga takut, 1/3 ni malam yang 1/3 yang akhir, hingga takut kami akan luput waktu falah. Apabila didengar oleh Jubair, perawi tadi kan, akan perkataan Abi Zar tadi, takut luput falah itu, maka sudahlah ia tiada tahu apa dia falah itu. Maka ia pun berkata, qultu lahu wa mal falah. Kata Jubair tadi, apa dia falah? Qala as-suhur. Katanya baginya
Dan apa ia falah itu katanya suhur, makan sahur. Sahur ni mana makan. Jadi saya ingat Nabi sembahyang hingga akhir 1/3 malam. Saya ingat sahabat ni bimbang takut tak dapat makan sahur. Lewatnya Nabi sembahyang yang malam yang ketiga di malam 27 kita. Baik, masalah sembahyang tarawih ini ikhtilaf ulama padanya. Telah bersalah-salahan ahli ilmu pada berdiri sembahyang tarawih itu dalam bulan Ramadan tadi. Maka telah memingkat setengah daripada mereka itu bahawa sembahyang ia 41 rakaat. Macam mana ahli Madinah dalam bincang. Serta sahur, serta sunat witir. Sembahyang ada pendapat 41 rakaat. Termasuklah witir. Mana tarawih ni 38 rakaat. Witir 3 jadi 41. Maka ialah perkataan ahli Madinah. Pendapat ahli Madinah, amal Madinah mana? 38 rakaat. Tarawih 3 rakaat, witir. Dan mula amal atas dia di mereka ahli Madinah tadi, di Madinah. Dan kebanyakan ahli ilmu beramal atas barang yang diriwayatkan daripada Umar dan Ali dan lainnya daripada keduanya, daripada ashab Nabi, sahabat, iaitu 20 rakaat. Jadi ada juga yang mengamalkan 20 rakaat. Termasuk witir 21 kan, tanpa witir 3 jadi 21 bulan. Maka ialah perkataan As-Sawri dan Ibnu Mumarrah dan Asy-Syafi'i, mengikut Umar, Sayyidina Umar dan Ali kan. Kebanyakan ahli ilmu makna 20 rakaat tarawih, 3 rakaat witir kan. Termasuklah pendapat Sufyan As-Suri, Abdullah bin Mubarak dan Asy-Syafi'i. Itu tentang apa nama tuan-tuan, bilangan rakaat. Dan perbincangan ni panjang lah tuan-tuan kan. Jadi panjang tentang ni. Dan saya tak jumpa dalam ni lah 8 rakaat. Saya baca habis ni tak jumpa 8 rakaat. Di mana dia orang ambil mana 8 rakaat? Semua sepakatnya ahli Madinah ni 38, 41 dengan witir. Imam Syafi'i, Sayyidina Umar, Ali, Imam Syafi'i, Sufyan As-Sawri, Abdul Mubarak mana 20. Sepakat. Dia 8 saya tengok dalam kitab ni tak ada. Di mana dia orang ambil tak tahu lah. 8 rakaat. Sebelah dengan witir tak ada. Jadi itu tak apalah kan. Jadi perbincangan luar masa kita tak cukup. Jadinya dalam kitab ni tak ada lah tercatat Syekh Al-Marbawi ni, Syekh Al-Marbawi ni 8 rakaat. 8 rakaat itu. Dan saya pula kebanyakan saya sembahyang di India, di Mesir, di mana. Tak ada masjid yang sembahyang 8. Sebuah yang di Mesir ada 8. Tentu dia banyak ceramah. Sikit lah. Di Kahirah ni ada 1000 masjid. Kebanyakan sembahyang 20. Ikut Imam Syafi'i, ikut Sayyidina Umar kan. Jadi itu yang kita ni tak tahulah kita ambil di mana hadis, mana kan pendapat apa yang kita lakukan. Wallahu alam. Sembahyang kan, tapi tak ni lah kan. Tak ikut jumhur kan. Tak ikut kebanyakan jumhur. Mungkinlah dia ambil hadis-hadis yang dhaif ada pendapat. Katakan boleh sembahyang 8. Baik, yang selanjutnya sikit sembahyang sebelum masuk waktu itu. Bab ma jaa fi fadli man fattara sa'iman. Bab yang telah datang menyatakan hadis kelebihan orang yang memberi orang berbuka puasa, beri makan orang yang berbuka. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, sekiranya engkau hendak mendapat pahala dengan berganda-ganda, maka perbuatkanlah sebagaimana yang disuruh oleh syarak, iaitu apabila sampai waktu berbuka puasa, maka berilah baik tetamu baik, atau orang fakir miskin berbuka puasa dengan makanan lah kan. Maka sesiapa memperbuatkan demikian itu, maka amatlah besar pahala yang dicapainya, yang didapatinya. Sebenarnya tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, katanya an Zaid bin Khalid al-Juhani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghairi annahu yanqusu min ajri as-sa'imi syai'an.
Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW namanya Zaid bin Khalid Al-Juhani katanya telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa memberi makan orang yang berbuka puasa, nescaya adalah baginya pahala seumpama pahala orang yang berpuasa tadi, yang diberi berbuka puasa tadi, orang yang diberi dia makan untuk buka puasa pada waktu berbukanya, dan tidak dikurang daripada mendapat pahala seperti orang yang dibukanya puasa tadi. Mana orang yang memberi tadi, yang berbuka tadi, pahala dia tak dikurang tadi kan. Sebagai bukanlah dikurangkan pahala dia daripada orang yang memberi makan buka puasa itu, tidak dikurangkan pahala tadi. Kata Abu Isa, bermula hadis ini hadis hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan oleh hadis ini oleh Ibnu Majah. Masalahnya memberi makan orang yang berpuasa tadi, apakah kelebihannya, fadilatnya? Ya saudara, kata orang tersebut kitab At-Targhib wa Tarhib, satu hadis yang menunjukkan adalah ada lagi lebih besar kelebihannya. Jadi dapat pahala tadi, ada lebih kelebihannya besar lagi, tambahan atas barang yang tersebut dalam hadis tadi kan. Katanya An Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara sa'iman ala ta'amin wa syarabin min halal sallat alaihi al-malaika fi sa'ati syahri Ramadan wa salla alaihi Jibril lailatul qadr. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberi makan berbuka, makan itu orang berbuka puasa tadi, akan orang yang puasa dengan makanan dan minuman. Dia bagi tadi makanan atau minuman dari yang halal, nescaya mendoa baginya oleh malaikat atasnya, oleh malaikat dengan maghfirah dan ridwan. Malaikat berdoa dekat ampunan dan keredaan, ridwan, dan segala saat daripada bulan Ramadan, dalam segala masa daripada bulan Ramadan. Mana malaikat ini senantiasa mendoakan maghfirah dan keredaan, ridwan tadi dalam segala masa saat tadi daripada bulan Ramadan, dan mendoa atasnya baginya tadi, bagi orang tadi Jibril alaihi salam pada malam Lailatul Qadar. Jibril pula berdoa pada orang tu untuk orang yang buka puasa tadi, orang berbuka puasa tadi pada malam Lailatul Qadar. Kemudian katanya ada tambahan lagi daripada itu, disebut oleh Ibnu Hibban dalam kitab As-Sawab, yaitu sabda Nabi, wasafahahu Jibril Lailatul Qadar, dan berjabat tangan Jibril akan orang yang beri makan orang yang berpuasa tadi pada malam Lailatul Qadar. Wa man safahu Jibril alaihi salam yariqu qalbuhu wa taksuru dumu'uhu, dan barang siapa menjabat tangan akan dia oleh Jibril alaihi salam, nescaya lembut hatinya, yakni bertambah takut hatinya akan Allah Ta'ala, dan menerima hatinya membuat kebajikan dan taat, dan banyak turun mengalir air matanya kerana takut akan Allah Subhanahu Wa Taala sebab bertambah iman. Takut akan Allah kerana sebab bertambah iman. Jadi perbincangannya tuan-tuan, memberi makan orang yang berpuasa itu dengan apa benda, dengan apa benda yang kita nak beri makan kan. Ya saudara, dipahamkan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, diberi makan akan yang puasa itu akan apa jua yang kemurahan yang dia adakan, maka jika tiada diperbuatlah seperti yang tersebut pada hadis yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu kata Salman, qultu ya Rasulullah afara'aita man lam yakun indahu qala faqabsatum min ta'am. Kataku, ya Rasulullah, apalah kiranya berilah tahu pada hamba, pada dia lah, kata Salman, dan ajarlah hamba akan mereka
yang tiada apa-apa suatu makanan yang mengenyangkan di sisinya. Adakah diberi makan berbuka jua akan orang yang berbuka puasa? Jadi Salman tanya, kalau orang tu tak ada apa, dia nak bagi apa makan kan? Orang berbuka. Jawab Nabi, jikalau tiada barang yang mengenyangkan, yang boleh mengenyang, berilah sesuap 3 jari daripada makanan. Sedikit saja kan, sebanyak 3 jari daripada makanan. Qultu, kata Salman, afara'aita in lam yakun indahu luqmah khubzin qala fa muzqatin min laban. Kata aku lagi, sekiranya tiada di sisi seorang itu sesuap roti pun, sedikit roti pun tak ada kan, bukan 3 jari makanan sekalipun. Jawab Nabi, maka seteguk susu. Mana sedikit susu kan, mana seteguk ni, mana sekadar dia sekali teguk susu. Qala afara'aita illam yakun indahu qala fa syurbatan mimma. Kata Salman lagi, sekiranya tiada di sisinya seseorang itu susu, seteguk susu pun tak ada kan, maka apakah diberi orang berbuka puasa itu, apa dia nak beri lagi kan, apa dia benda lagi dia nak beri? Jawab Nabi, berilah olehmu seteguk mana sedikit daripada air. Enggak habis hadis tadi kan. Jadi itu mana sebenarnya, kalau tak ada nya habis-habis sedikit air kan, berilah air. Susu tak ada, roti setebih roti tak ada kan, bagilah seteguk air. Pendeknya, biarlah murah hati seseorang itu dengan apa yang ada padanya. Mana ringkasnya seorang itu bermurah hati dengan beri orang buka dengan apa yang ada padanya, kemampuan dia kan, dan memberikan bagi dhaif kerana memuliakannya lillah ta'ala, kerana Allah. Dan jika sebiji tamar atau seteguk air atau sesuatu yang dibukakannya puasa dia tadi, dapat sedikit untuk kemampuan aja dia. Jadi maknanya tuan-tuan, mana ikut kemampuan seorang tu untuk memberikan, bukanlah sekadar kita kan dengan jumlah yang banyak, mengikut kemampuan juga hadis ni kan. Habis-habis tak boleh pun. Pergilah seteguk air, mana pergilah segelas air, setengah gelas seteguk ni kan. Suku gelas air, segelas air, sebotol air boleh kan. Jadi itulah tuan-tuan tentang kelebihan kita memberi makan, memberi minum pada orang yang nak berbuka puasa. Orang yang berpuasa tadi membuka puasa dia, di pahalanya sebagaimana lah dia pahala, seperti pahala orang yang berpuasa tadi kan, yang berbuka puasa tadi, pahala dia banyak itulah dia beri pada kita kan, dengan kita memberi makan pada dia untuk dia berbuka puasa tadi. Itulah sebanyak kan, mudah-mudahan kita dapat berpuasa pada tahun ini kan, pada bulan depan, ini bulan Syaban, dan kita dapat juga membuat amal-amal ibadat lain, salat tarawih, salat-salat sunnah, membaca Al-Quran, memberi makan pada orang yang berbuka. Orang yang tak buka tak masuk tuan-tuan. Orang tak buka, orang yang berpuasa, orang yang berbuka kan, orang yang jadi itulah ikut kemampuan kita lah kan. Jadi ikut kemampuan kita yang ada, yang kita boleh berikan, boleh sumbangkan kan. Sama ada mereka ni berbuka di masjid, di surau, di rumah mereka pun tak apa kan, tak dikaitkan dengan tempat. Pokoknya dengan kita beri benda tadi, dia berbuka puasa dia kan. Jadi kalau dia berbuka di masjid baiklah kan, di rumah dia pun dengan keluarga dia, dalam dia musafir kan, kalau di jalan-jalan jadi kan orang tu sekarang apa tersekat di jalan kan, tak ada apa nak buka, kita sumbangkan berikan kan. Itu sangat-sangat baiklah kan untuk dia berbuka puasa, kerana dia tersangkut di jalan kan, terkandas di jalan yang sesak, yang jam, yang jadi sangat-sangat. Itulah sikit sebanyak untuk kita. Dan kita sudahilah majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw